Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala atas kasih sayang Allah taala kepada kita, masih lagi diberikan kesempatan untuk sama berada dalam majlis ilmu alam maya. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaatnya insya-Allah. Dan sebelum terlupa, kita sama-sama lah berdoa kepada Allah Subhanahu taala agar Allah taala memberikan kepada kita semua kebaikan dunia akhirat, dikuatkan iman, dimurahkan rezeki, diberikan kebahagiaan panjangan sampai dunia akhirat. Terutama sekali untuk anak Kak Icik Marina, Nurul, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan dia kesembuhan yang cepat dan kekuatan serta kesabaran. Dan mudah-mudahan dia hapuskan dosa, insyaAllah. Dia digantikan dengan lebih baik, insyaAllah. Okey, kita sambung perbincangan kita dalam surah Al-Ghasyiyah. Yang kita nak bincang ni agak barulah berbanding tafsir yang ada tu. Agak baru berbanding tafsir yang ada. Sebab kita merujuk kepada kita nak kata falsafah tu tidak falsafah juga tapi ayat Al-Quran tu kalau kita perhatikan betul-betul macam kalau anak rasa Z dah baca dah Z dah baca dah apa nama tu tafsir Hamka, Buya Hamka. Kalau dah baca maknanya nampaklah tu apa mana perkaitan apabila Allah Taala menyebut dalam Quran afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Nanti insya-Allah kita bacakan. Okey, kita baca dulu ayat dia, ayat 17 hingga 26. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Yang bermaksud, apakah kamu tidak perhatikan pada unta bagaimana dia diciptakan, dan langit, wa ilas sama, sama itu langit, bagaimana dia ditinggikan, kaifa rufi'at, dia diangkat, wa ilal jibal, dan gunung bagaimana dia tegakkan, kaifa nusibat, wa ilal ardi, kaifa sutihat, dan bagaimana bumi dihamparkan. Maka berilah peringatan, fadzakir innama anta muzakkir, kerana sungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Lasta alaihim bimusaitir, kamu bukan orang berkuasa atas mereka. Tetapi orang yang berpaling dan kafir, illa man tawalla kafar, fa yu'adzibullahu 'adzab akbar, maka bagi mereka itu azab Allah yang sangat besar. Inna ila inayabahum, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Summa inna alaina hisabahum, kemudian bila dah kembali itu sesungguhnya kewajipan kamilah yang akan menghitung, menghisap, menilai dan membalas mereka. Yang orang kafir ataupun orang yang enggan menerima fadzakir tadi. Zakir, orang enggan menerima nasihat ataupun tazkirah tadi. Baiklah, kita tengok ini. Anjuran untuk merenungkan penciptaan unta, langit, gunung dan bumi. Dari segi penggunaan ayat tu kita tak payah bincang dari segi balaghah tu panjang pasal kita tak belajar balaghah. Dari segi ayat dia tu, Allah Taala berfirman memerintahkan hamba-hambanya agar merenungkan makhluk ciptaannya yang menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya. Fala yanzuruna ibli kaifa khuliqat, maka tidakkah kamu memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Unta merupakan haiwan yang mengagumkan dan struktur tubuhnya menarik. Unta merupakan haiwan yang sangat kuat walaupun dia begitu
Walaupun begitu, ia tunduk untuk membawa beban yang berat dan menuruti penuntunnya yang lemah. Ini orang. Dari segi fizikalnya orang tu lemah. Tapi unta tu besar, kuat. Tapi dia boleh ikut. Oh, tuan itu. Dagingnya boleh dimakan. Bulunya boleh dijadikan manfaat. Buat kulit dan sebagainya. Baju dan sebagainya. Dan susunya boleh diminum. Dan penyebutan unta di sini kerana majoriti, minoriti, haiwan tunggangan bangsa Arab waktu itu, majoritinya ialah unta. Di sini disebut begitu. Kemudian, lepas itu Allah sebut langit. Lepas itu Allah sebut bumi. Bukit. Lepas itu Allah sebut bumi. Kenapa begitu? Kita bincang unta dulu. Okey. Kalau kita baca tafsir Buya Hamka, dia buat orang apa nama, orang Melayu ni lain sikit, Melayu Minang. Walaupun dia Minang, dia Melayu Minang. Dia dari segi pandangan dia terhadap apa nama ni, bahasa tu. Kenapa sebut ni dulu, kenapa ni sebut dulu kan? Macam kita kalau kita cakap Melayu lah, kita Melayu. Kita cakap Melayu, kita panggil ibu bapa. Ibu bapa. Kenapa sebut ibu dulu, tak sebut bapa dulu? Kita orang Melayu ada falsafah tu. Kalau macam ni, kalau kita sebut ibu negeri. Ibu negeri. Kalau dalam bahasa Arab, ibu negeri ni dia panggil asimah. Asimah. Dia panggil ibu negeri. Kenapa kita panggil ibu? Tak panggil bapa negeri. Ya. Atau kita panggil kalau pejabat banyak, dia panggil ibu pejabat. Dia tak panggil bapa pejabat. Kenapa dipanggil ibu tu? Dalam bahasa Arab pun ada sebenarnya. Tapi kalau kita tengok di sini, dalam bahasa Melayu ni, falsafah dia tu kena ibu. Kerana ibu adalah punca. Sebab tu kita bangga Melayu. Sebab tu orang Melayu panggil ibu dulu. Ibu negeri, ibu pejabat. Ibu apa lagi? Segala ibu lah jenis ni ibu tu. Tak. Kerana untuk menghormati dia. Itu satu. Kalau dari segi falsafah bahasa. Atau kalau kita sebut juga dari segi keadaan lembut penggunaan itu. Misalnya kalau orang Jawa cakap aku ni bahasa lembut. Bagi orang Kelantan, lembut cakap aku. Tak. Macam semalam tak. Ada saya, orang Kedah telefon, kawan telefon. Dia kata, saat minta tolong sikit, ada anak menakan saya ni buka kedai tapi ada masalah sikit. Macam, saya kata anak menakan ni anak apa? Saya dah boleh agak dah, cuma takut. Dia kata, anak menakan. Dia kalau Kelantan menakan ni tetak. Tetak menakan. Dia menakan ni tetak kan? Kita orang Kelantan. Saya kata, kalau tak saya, anak menakan ni anak saudara kan? Anak saudara. Anak saudara tak apa. Jangan anak tetak sudah. Jadi, kaedah bahasa tu. Aku. Engkau. Kawan. Demo. Dia kaedah bahasa tu. Dia ada maksud dia. Sama juga bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Tapi cuma penggunaan dia berbeza. Tapi kalau kita tengok kan Buya Hamka tengok dia pandangan dia, antaranya kita baca sini. Afala yanzuruna setelah kita dibawa mengikuti keadaan hari kiamat, kemudian oleh kerana yang terlebih dahulu mendapat seruan ilahi adalah bangsa Arab, disuruhlah mereka memperhatikan alam yang di sekeliling mereka. Antaranya sebab apa Allah sebut unta tu? Sebabnya yang mula-mula mendapat wahyu ni lah Nabi SAW. Nabi tu orang Arab. Dan wahyu itu mesti dia sampai kepada orang Arab dulu. Maka apa yang sinonim dengan orang Arab masa itu menjadi kita kata menjadi suatu metod bagi Allah Ta'ala untuk membuktikan bahawa Allah ada untuk orang Arab tu melihat apa yang ada pada sekeliling dia tu sendiri. Itu kaedah. Sebab itulah sahabat yang saya sayang sekalian, dalam keadaan dakwah ni, kita nak berdakwah kena ikut suasana. Metod. Sekarang ni contohnya metod, kalau budak-budak lebih mengenalkan Allah Ta'ala dengan sains, silakan. Kalau zaman dulu dengan sifat 20, silakan. Atau kalau jenis-jenis, macam katalah kita budak rempik. Kita buat pendekatan dengan nak motor dia. Awak tak perhati tak motor ni?
Hebat-hebat motor, besi kukuh, lampu cerah, harga mahal. Tapi kalau tak ada minyak, tak boleh jalan. Pasal apa? Kena ada minyak. Ha, pasal apa? Kenapa kena ada minyak? Ha. Walaupun dia tu nampak lembek, cair. Tak? Nampak lemah. Tapi kenapa kena ada minyak? Sebab tak, dia ada kuasa. Minyak tadi. Kuasa apa? Kuasa menjalankan enjin. Tak? Jadi, maka juga hidup kita ni. Hebat macam mana kita pun gini kalau tak ada iman. Dia tu. Saya ingat siapa ada ustaz yang selalu berdakwah dengan budak Eropik. Dia guna pendekatan motor. Cara dia sebut pasal motor. Motor ni kalau nak laju kena buat macam mana. Eh? Kau nak budak tukar motor wal suku kan, motor tayar besar. Kenapa tukar tayar kecil? Dia kata nak laju. Kita boleh buat original. Kenapa kalau tayar besar jadi berat? Beratlah beban. Kita kata begitu juga dengan akhirat ni. Tak, kalau nak kurangkan beban kita di akhirat, kena jangan banyak buat dosa. Dosa tu beban. Banyak beban, lambat kita. Banyak masalah, lambat kita masuk syurga. Mana kita pergi ke itu? Itu metod lah. Bukan nak mengajar sahabat-sahabat. Cuma contoh. Contoh kepada keadaan sekarang, kalau kita nak berdakwah begitu. Menggunakan kepada metod Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Kemudian kata Buya Hamka lagi, ayat apakah yang kamu tidak memandang unta tu bagaimana dijadikan? Kata dia, unta adalah binatang yang paling dekat dengan hidup orang Arab. Dari zaman ke zaman. Sejak tanah itu didiami manusia. Itulah binatang serbaguna. Binatang pengangkutan dalam perjalanan jauh. Bukan Arab saja. Orang ada unta di negara dia. Orang Ajam, kau orang Habashi, kau orang mana-mana ke? Dia akan guna unta. Kalau kita dulu guna gajah. Angkat barang berat. Guna keledai ke setengah-setengah tempat tu. Kalau tidak, dia tak ada unta. Itu semua pendekatan saja. Tapi nak sebutnya, kenapa Allah sebut unta tu? Sebab dia sinonim dengan orang Arab. Kemudian, binatang pelaku sawah ataupun penimba air dari sumur yang dalam. Kemudian, binatang yang juga boleh dimakan. Dagingnya, bulunya macam sebut tadilah. Dan badan binatang itu besar, kekuatannya luar biasa dan tahan menempuh panas terik di padang pasir yang luas. Tahan lapar dan tahan haus. Di samping itu, makanannya pun tidak sukar. Unta ni senang je dia makan rumput padang pasir yang tidak akan dimakan oleh binatang lain. Kerana rumput tu rumput berduri. Tapi unta boleh memakannya walaupun dia berduri. Dan unta ni sangat patuh kepada manusia. Disuruh berhenti, berhenti. Disuruh bangun, bangun. Disuruh duduk, duduk. Kadang-kadang bertambah malam hari, bertambah letih dan dia tetap berjalan. Mengangguk-angguk dengan tenangnya dalam perjalanan jauh di padang pasir itu. Unta ni adalah setengah buku sebut dia boleh berjalan satu hari kalau tak berhenti 150 km. 150 km satu hari. 150 km sehari dia boleh berjalan. Dan kadang-kadang pergi ke utara, pergi ke selatan, yakni ke Yaman, kemudian pergi ke Hijaz. Dan waktu malam, sampai situ je, sampai situ. Jadi sebut, kenapa Allah bandingkan unta sebagai bukti supaya orang Arab lihat. Sebab banyak tidak padanya itu kelebihan. Antara kelebihannya lagi, sahabat yang mulia sekalian, tengok dalam buku lain. Antara kelebihan unta ni, banyak ni. Antara lain, kalau dia sebut di sini, unta ni dia ada dua jenis. Ada unta Arab, ada unta Bactrian. Dan 90% unta ni hidup di tanah Arab lah. Unta ni, kenapa istimewa? Antara binatang yang pelik, antaranya unta ni, mata dia. Mata dia, hebat. Allah jadikan dia ada dua lapis bulu mata yang panjang. Yang melindungi dari kotoran dan pasir. Pada pasir kan halus. Jadi mata unta memiliki kemampuan untuk membesar objek dan membuatnya tampak lebih dekat. Macam teropong, boleh hejah. Jauh dekat. Sehingga objek yang jauh terlihat dekat dan objek kecil terlihat besar. Inilah alasannya mengapa unta dapat dituntun oleh anak kecil dan haiwan sekecil mana pun. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ. Dan kami tundukkan binatang itu untuk mereka. Dan teman-teman lah, termasuklah unta. Yang pertama. Yang kedua, bibir unta. Bibir dia kuat. Kerana dia makan duri-duri yang tajam.
mulutnya efisien untuk mengumpulkan tanaman sehingga mereka tidak kehilangan banyak wak air ketika menjulurkan lidahnya. Dia tak banyak guna lidah. Kalau banyak guna lidah, dia kalau selalu keluar dari lidah tu menjadi kering. Dia banyak guna bibir untuk makan. Itu unta. Telinga dia kecil. Macam-macam lagi ni. Ditutupi oleh tak apalah. Kemudian lubang hidungnya. Dia ada dua celah sempit mengelilingi dikelilingi oleh rambut dengan pinggiran berdaging yang dapat ditutupi oleh unta itu untuk melindunginya dari pasir yang terbawa angin daripada masuk ke dalam paru-paru. Allah buat memang cantik. Ekor unta boleh melepaskan pasir-pasir yang ada di belakang dia. Kaki dia, kuku dia macam kita panggil khuf. Dia ada khuf diselubungi oleh kulit yang kuat dan tebal untuk melindungi kaki dia daripada panas padang pasir. Kemudian banyak lagi di sini, banyak. Kemudian kaki unta tu kenapa panjang? Sini aja juga cerita. Kalau duduk, macam mana unta duduk dan unta bangun? Cuba tengok. Sebab tu, sahabat-sahabat yang mulia, ada perbincangan di kalangan ulama. Ada orang sebut, kalau kita nak solat, kita masa nak sujud itu, kita nak sujud letak tangan dulu ke, kita letak kedua lutut dulu. Ada orang kata kalau letak kedua tangan dulu, dia macam unta. Sebab dia turun dongak gitu kan. Atau kalau lutut dulu nampak macam, tidak begitu sopan. Konon begitulah. Macam-macam lah pandangan. Tapi pada saya tak apa belakang mana-mana. Cuma kalau saya lebih nampak sopan tu kalau kita letak tangan dulu kan. Nampak macam merendah gitu. Tapi tak apalah. Hak tak bolehnya kalau tak solat. Tu pasti tak boleh. Tapi mana cuma nak sebutnya dibandingkan dengan unta tu. Kedudukan bangun duduk tu. Dibanding dengan unta. Pasal cara dia bangun itu. Pasal dia tinggi dan cara dia bangun tu. Kemudian unta ni banyak lagi lah sini. Antaranya juga disebutkan sini dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Saya bacakan maksudnya. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Memang orang sembelih unta berdiri. Untuk sembelih unta sambil duduk. Tapi baring. Kemudian apabila telah roboh, telah mati, maka makanlah dagingnya dan berikanlah makanan yang rela dengan apa yang ada padanya. Yang ni dengan tidak meminta dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami telah menundukkan unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan banyak lagi lah sebut tentang unta-unta di sini. Saya pada tu juga. Kita perhati. Dalam Quran, ada berapa tempat Allah sebut perkataan unta. Allah sebut unta. Kadang-kadang Allah sebut unta dengan makna jamal. Kadang-kadang Allah sebut dengan makna ibil. Kadang-kadang Allah sebut ir. Kadang-kadang Allah sebut budnah. Kenapa macam-macam tu? Ada macam-macam pun unta. Dalam Quran itu. Kalau sebut ibil itu antaranya sebut dalam anak unta betina, unta betina ibil itu. Unta betina. Disebut dalam surah dalam kisah Nabi Soleh tu, dalam surah Nabi Soleh. Surah Al-An'am ada satu. Dan yang kita baca ada satu. Afalan zunal ibili kaifa khalaqat. Tapi kalau yang umumnya unta ni orang panggil jamal. Jamal itu unta. Jamal unta. Jamil cantik, jamal unta. Ada orang letak nama anak dia nama Jamal. Bukannya bertukar dengan Jamil kot. Tak apalah. Kemudian unta dalam ni disebut ibil. Dalam bahasa Arab disebut ibil tu ada tujuh tempat dalam Quran. Dua dalam surah Al-A'raf, satu surah Hud, satu surah Isra, satu surah Syura, satu surah Asy-Syams. Itu disebut sebagai ibil. Disebut sebagai ir, iaitu unta jantan. Ir. Iaitu unta yang dibuat angkat barang. Unta jantan yang dibuat angkat barang disebut ir. Itu 3 kali disebut dalam surah Yusuf. Ada unta disebut sebagai budnah. 1 kali dalam surah Al-Hajj. Ada unta disebut sebagai jamal. Sekali je. Disebut dalam surah Al-A'raf. Dan perkataan inilah yang selalu digunakan oleh orang Arab sebagai memaknakan makna
unta, iaitu Jamalu, bagi Jamal, unta. Jadi yang sebut ni, sahabat muslim sekalian, kenapa Allah sebut di sini unta? Yang pertama, kerana dia dekat dengan bangsa Arab. Kenapa Allah sebut unta? Sebab dia di antara binatang yang kedugaannya kuat. Kenapa Allah sebut unta? Sebab unta ni antara binatang yang penyabar. Kenapa Allah sebut unta? Kerana unta ni antara binatang yang kuat. Binatang yang tahan haus, yang tahan lapar, yang boleh makan makanan tumbuh-tumbuhan berduri. Dia bukan macam binatang lain. Gajah tak boleh makan berduri. Zirafah tak boleh. Rimau tak boleh makan berduri. Tak makan daging ya. Tapi unta dia boleh. Dan kadang-kadang unta dalam perang, Nabi SAW kadang-kadang dalam perang sahabat-sahabat kekurangan air. Dia sembelih unta, ambil daging dan ambil air yang ada dalam tangki unta itu. Dia boleh menyimpan air. Binatang lain tak boleh menyimpan air seperti unta. Sebab tu sahabat yang mulia, kalau Allah sebutkan tentang binatang dalam Quran ini, dia mesti ada manfaat. Saya sebutlah ringkas. Antaranya lagi, sebagai contohlah, binatang. Kalau Allah sebut je binatang, kenapa? Maka dia pasti akan membawa kepada berbagai-bagai kelebihan. Contohnya, antaranya kalau di sini, dia sebut tentang, kalau mukjizat, antara mukjizat binatang. Allah sebut dalam Quran, antaranya burung. Kenapa Allah sebut burung? Kalau burung merpati, perangai dia macam mana? Burung memiliki insting alami untuk kembali ke rumah mereka yang dibuat. Macam mana dia boleh balik semula ke rumah? Kalau burung yang digunakan untuk post itu, bagaimana? Kita bincang lain kali. Cuma nak sebut sini, kenapa Allah sebut burung dalam Quran? Lebah. Kenapa Allah sebut lebah? Dalam Quran. Kemudian kuda Allah sebut. Kenapa Allah sebutkan kuda? Kemudian kalau benar banyaklah sini lebah bekerja, anjing, macam dalam Ashabul Kahfi tu ada contoh anjing. Macam-macam lah sini. Ikan, masuk ikan nur dalam Quran itu, dan lain-lain lah, banyak lah. Sebab tu kalau kita perhati betul, nanti kita bincang dalam surah Al-Alaq nanti, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kenapa Allah turunkan wahyu yang pertama dalam bentuk ayat, bukan dalam bentuk mimpi. Iqra' itu kenapa? Kerana antaranya inilah yang kalau kita baca, Masya Allah, tabarakallah, sangat bermakna dan sangat banyak. Biar habis itu. Dan unta lagi banyak lagi lah tentang unta itu. Kemudian yang kedua, dalam kita sambung sini, dalam surah dan kitab kita, tafsir Ibn Katsir. Yang kedua, afala yanzuruna, Syurah berkata, mari kita keluar memerhatikan bagaimana unta diciptakan dan bagaimana langit ditinggikan. Yani bagaimana Allah meninggikannya dari muka bumi dengan cara yang menakjubkan. Sebagai Allah firman, afala yanzuruna ilal ibi, afala yanzuruna ila sama, kaifa rufi'at. Tapi dalam ni Allah Taala sebut dalam firman yang lain, afala yanzuruna ila sama fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Maka tidakkah mereka perhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana cara kami membangun dan menghiasinya, dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun. Itu isyarat Allah Ta'ala kepada manusia. Cuba tengok. Kenapa Buya Hamka kaitkan pula bagaimana Buya Hamka kaitkan? Kata Buya Hamka, dan langit di waktu malam yang menjadi pedoman, kerana kadang-kadang mereka berjalan, bila naik unta, Buya Hamka sebut, bila naik unta tadi, kadang-kadang mereka berjalan berkafilah dari selatan ke utara, dari Yaman ke Syam, menuju Hijaz ataupun Najd. Di waktu malam yang jadi pedoman ialah bintang-bintang di langit. Itu kaitan antara afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak perhati unta? Kenapa sebut unta dulu? Sebab unta kadang-kadang bila berjalan. Orang Arab ni kalau dia berjalan lagi berdagang, dia berjalan malam, siang dia berteduh. Teduh mana? Sebelum kat bukit. Sebab tu ada hubungan dengan bukit tadi tu. Nah, bila berjalan malam, apa yang jadi pedoman orang Arab untuk pergi ke tempat yang dituju tu? Dia tak nampak ada bukit begini malam ni. Gelap. Maka menjadi pedomannya adalah langit. Sebab tu Allah Ta'ala perintahkan supaya perhatikan langit. Unta dekat dengan dia.
Bila naik unta, kalau tak tengok ke langit, tak tengok bintang, tak tahu pergi ke mana. Sebab tu Allah suruh perintahkan supaya perhatikan langit. Afala yanzuruna ila sama'i kaifa rufi'at. Kamu tak tengok kepada langit. Bagaimana kami tinggikan. Di langit itu ada macam-macam lah. Bintang kita dah bincang banyak kali kan. Cuma kaitan naik unta, bila naik unta, waktu malam. Bila waktu malam, nak pergi ke tempat dituju, dia tengok ke langit. Selain daripada tengok jalan seterusnya, dia akan tengok bintang di langit menunjukkan tempat arah itu. Kerana langit, suasana padang pasir itu jarang sekali diliputi oleh awan pada waktu malam. Waktu dia nampak bintang. Maka jaranglah mereka tersesat menuju negeri jauh di bawah naungan bintang-bintang itu. Lalu datanglah ayat seterusnya. Abu Hamka sebut ayat ni. Afala yanzuruna ilal ibili kai. Afala yanzuruna ila sama'i kaifa rufi'at. Dan langit, bagaimana dia ditinggikan. Kamu tak perhatikah? Dalam mengiringkan atau mengendarai unta sambil berjalan malam itu, selalulah mereka ditudungi oleh langit. Dan terasalah hubungan diri mereka dengan langit yang tinggi itu. Berasa tu. Pasal kalau tak nampak bintang, tak berjalan dia. Sebab adanya bintang, umpama bintang-bintang itu tidak menghiasi langit, nescaya sesatlah jalan mereka. Dalam surah An-Nahl ada sebut antaranya wa bin najmi hum yahtadun, dan bintang mereka dapat tahu arah yang dituju. Bukan mereka, kita pun sekarang kalau orang pergi nelayan pergi laut, orang tua dia pakai bintang ya. Dia tak pakai kompas-kompas ni, tak kerti orang tua kan. Kemudian maka setelah memandang langit dan bintang-bintang itu, disuruh pula mematikan bagaimana langit itu ditegakkan di atas. Dihiasi indah. Sebagai unta tadi pula, siapa yang mengangkatnya. Macam juga kata Buya Hamka, suruh perhati unta. Siapa yang jadikan begitu, kuat sebagainya. Sama juga langit, siapa yang mengangkat, siapa yang menghiasi indahnya langit itu. Suruh perhati. Sebab tu sahabat memerlukan sekalian. Kalau Allah hantar Rasul, ada mukjizat untuk menjadi bukti bahawa dia adalah Rasul. Kalau Allah Ta'ala suruh manusia berakidah betul, mencari kebenaran, Allah akan berikan bukti. Antaranya, unta, langit. Kalau kita nak bincang secara ilmiah lagi lah. Secara logiknya, kita tak nampak tu. Ke mana Nabi boleh menggunakan pendekatan unta, kemudian pendekatan langit, kemudian pendekatan bukit, kemudian pendekatan bumi. Nanti sebab ni kalau saya sebut tentang bukit, sahabat-sahabat akan nampak. Kenapa pula bukit? Baru bumi. Kenapa tak bumi dulu baru bukit? Atau sebaliknya. Kenapa tak langit dulu barulah bumi? Bumi barulah bukit. Bukit barulah unta sebab baru kecil-kecil kan? Tapi kenapa unta dulu kan? Antaranya ni. Allah tak jadikan ini supaya manusia berfikir. Bukan hanya menerima saja. Fikir. Supaya tidak ada alasan nanti bagi orang yang diazab oleh Allah Ta'ala kalau dia masuk neraka. Kenapa Allah tak buat bukti? Kenapa tak ada? Allah Ta'ala dah berikan semua dah. Rasul sudah dihantar, akal sudah diberi, petunjuk untuk akal pun sudah diberi. Cuma tinggal lagi kemahuan, masyiah tu, kehendak. Nak beriman ke tidak? Kalau nak beriman, insya-Allah. Dengan hidayah yang ada, Allah Ta'ala sediakan untuk semua. Tapi kenapa orang tak beriman? Sebab akal itu tidak digunakan dengan baik. Kemudian, langit tadi kita ada bincang dah banyak langit sebelum ni tentang bintang dan sebagainya. Dan kepada gunung. Wal jibal, afala yanzuruna wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan kepada gunung-gunung, bagaimana dia telah dipancangkan, ditegakkan. Tak berhati ke? Kenapa pada gunung? Cuba tengok. Kalau kita tengok sini, macam tafsir Ibn Katsir ni, sikit je lah. Iaitu wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung ditegakkan, yakni dijadikan tegak, kokoh lagi kuat sehingga bumi tidak goncang bersama penghuninya. Di dalamnya banyak terdapat manfaat dan barang-barang tembaga. Gitu je lah. Kalau kita tengok Buya Hamka, lain sikit. Tapi kalau kita tengok yang Afzal Dr. Wahbah Zahili, canggih sikit lagi. Cara dia bincang tu. Tak biarlah itu. Kita bincang Buya Hamka, yang lebih dekat dengan kita orang Melayu.
Bila sebut tentang bumi, kata Buya Hamka, biasa bersebut tentang gunung, kata Buya Hamka, biasa perjalanan kafilah dilakukan pada malam hari dan berhenti kelak pada pagi hari sepegalah matahari sebab dia nak panas. Dan nak panas. Dan matahari naik sepegalah tu, berhentilah pasal panas. Sebelum panas terik. Dan biasanya berlindunglah mereka di kaki gunung-gunung batu yang pejal, yang keras dan terjadi dari batu granit itu. Di sana mereka berhenti menunggu matahari condong ke barat dan panas mula menurun. Nak berjalan balik ni. Jadi selama duduk tu, duduk di bawah kaki gunung, kadang duduk dalam gua, berlindung daripada panas matahari. Dan dapatlah dikatakan, kalau tidaklah ada gunung-gunung tempat berlindung kepanasan itu, yang kadang-kadang mempunyai gua-gua tempat berteduh, akan sengsaralah mereka kerana panas matahari. Untuk tak apa orang tu tak boleh. Maka disuruh pula lah mereka memandang kembali bagaimana gunung itu dijadikan pancangnya atau pasak di bumi ini. Dan alangkah hebat dan dahsyatnya muka bumi ini yang disapu angin jika tidak ada gunung menjadi pancang penyegah deruan angin itu. Kan? Biasa kan orang kalau ribut pasir ke, mereka akan berlindung di bukit, di balik batu. Atau kalau di Malaysia ni, kalau kita tengok, saya tengok beberapa kali tu yang cerita, bukan cerita lah, video orang kepala air, tengah duduk mandi kan, air datang cepat. Ada 2-3 cerita tu, 2-3 video tu yang menyelamatkan mereka daripada air besar tadi, ialah batu. Duduk sebelah batu. Jadi air langgar batu, air tu pecah. Air tu terpecah, terpisah, maka dia selamat. Itu sama juga kalau di padang pasir. Dia menyelamatkan diri daripada ribut taufan ini, dia berselindung sebalik batu dan bukit. Sebab tu Allah Ta'ala suruh perintahkan supaya mereka ni berlindung sebalik batu dan bukit. Perhatikan bukit-bukit yang Ta'ala jadikan itu. Dan kemudian habis itu tentang ayat Quran itu tentang bukit. Kita perhatikan yang lain dalam sudut geologi, sahabat Imam sekalian. Geologi Allah Ta'ala buat bukit tu. Macam mana Allah Ta'ala buat? Antaranya sebut dalam Quran, alam naj'alil arda mihada wal jibala auta. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai paku, sebagai pasak. Allah sebut dalam Quran tu. Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subula la'allahum yahtadun. Fijajan subula la'allahum yahtadun. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kukuh agar ia tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di sana itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Sebab tu kan bila kiamat nanti kan, bila bumi itu sudah diratakan, bukit-bukit itu sudah berterbangan, maka bumi akan hancur. Pasal apa? Pasal pakunya telah dicabut, maka lantainya akan goyang. Lantainya akan goyang. Pasal pakunya telah dicabut. Sama juga kalau tengok, bila berlakunya letusan gunung berapi. Biasanya kalau berlakunya letusan gunung berapi, biasanya akan berlaku gempa bumi. Walaupun dalam skala yang kecil. Akan berlaku gempa. Sebab apa? Sebab, ada kelompongan itu. Dalam gunung berapi kan ada kelompongan. Kemudian bila lava tu keluar, dia tidak terimbang. Maka dia berlaku getaran. Berlaku gempa bumi. Sebab tu dipanggil bukit itu sebagai pasak. Asasnya Allah Ta'ala telah sebutkan pada orang Arab dulu, perhati secara zahir. Bukit kamu teduh begini. Nah sekarang bukan zahir saja. Kita boleh kaji apa sebab Allah Ta'ala buat bukit. Dan berapa dalam kita panggil tunjang bukit ini bawah tu lagi. Dan biasanya bukit ini daripada apa? Gitu. Kalau batu apa? Dan macam-macam lah. Tentang bukit ni kalau dari segi geologinya. Antaranya kita sebut sini lah, dari segi ilmiahnya, yang baru ditemui ialah lipatan yang terjadi mengakibatkan terbentuknya pergunungan. Kerak bumi yang kita tempati sekarang ini seperti sebuah kulit yang padat. Sedangkan di bahagian dalamnya berupa cairan dan panas sehingga tidak mungkin ada kehidupan di sana. Rupanya di bawah adalah cairan. Dan diketahui juga bahawa stabilitas pergunungan terikat dengan fenomena lipatan. Kerana itu lipatan menyediakan fondasi ataupun kita panggil pelantar untuk
komponen-komponen pembentukan pergunungan. Ahli geologi mengatakan bahawa jari-jari bumi sekitar 3.750 mil dan kerak tempat kita berpijak sangatlah nipis, hanya berkisar 1 hingga 30 mil saja. Dan kerana tipisnya kerak tempat kita berpijak, maka kemungkinan untuk bergetar sangat tinggi. Di sinilah pegunungan berperanan sebagai pancang atau pasak bagi kerak bumi. Dan gunung memberikan kestabilan bagi daratan tempat kita hidup. Al-Quran telah sebut. Saya ada baca tadi. Dan kata autada berarti pacak, pasak, paku dan sebagainya. Kita boleh gunakan itu sebagai apa? Sebagai pengimbang bumi. Banyaklah tuan-tuan. Dan permukaan bumi terpecah-pecah menjadi banyak lempangan yang memiliki ketebalan antara 100 km. Dan banyak lagi lah yang lain-lain itu. Apa pun nak sebutnya, Allah Ta'ala jadikan semua itu al-jibal itu atau lain-lain, bukan sesaja tapi ada maksudnya kepada manusia. Dan sekiranya kita memusnahkan itu, maka kita akan menerimalah akibatnya. Antaranya kalau kita menarah bukit, kalau di Malaysia ni, antaranya banjir lumpur. Banjir lumpur. Atau yang keduanya, kita akan kekurangan sumber tadahan air. Kalau kita menarah bukit. Ataupun kita akan kekurangan sumber oksigen. Kalau lagi-lagi teruk, lebih teruk. Kalau kita pasal bukit itu, bukit kita hutan. Ada pokok di situ. Air itu sama telah lah. Dan akan menyebabkan berlakunya kecetekan pada muara. Kenapa? Kerana air daripada bukit turun bawa lumpur sehingga berkumpul di muara, menyebabkan muara cetek. Bila makan muara cetek, susah pula nelayan-nelayan nak mendaratkan ikan. Macam-macam cerita daripada bukit itu sendiri. Daripada bukit itu saja. Sebab itulah tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya muliakan sekalian, perhatilah. Tidak ada satu ayat pun dalam Quran yang Allah Ta'ala contohkan kepada kita dalam Al-Quran itu yang tidak ada makna. Atau yang sia-sia. Sebab tu Allah sebut dalam Quran itu, Inna Allah la yastahi an yadriba masalam ma ba'udah. Allah tak malu untuk buat perbandingan. Walaupun perbandingan itu hanya sekecil nyamuk. Ba'udah tu. Sekecil nyamuk. Pasal apa? Pasal dia ada makna. Macam kita sebut dulu lah. Nyamuk tu kecil lah. Macam nyamuk Aedes. Dia hanya boleh hidup 40 hari. Dia boleh membesar dalam masa seminggu. Kalau musim kemarau, dia ada air jernih, dia lagi cepat proses. Dan kerana nyamuk, kita ada fakulti. Kita ada jabatan, ada kajian. Kalau di hospital tu ada jabatan untuk mengkaji pasal denggi. Kan ada rezeki tu. Rezeki daripada seekor nyamuk. Atau rezeki daripada nyamuk. Tak jadikan untuk manusia dapat rezeki. Itu sebahagian contoh kecil lah. Kalau kita nak perhatikan. Ini bukit ni besar ni. Langit lagi lah. Unta nampak kecil. Tetapi sungguh bermakna. Bagi orang dulu. Contoh diat. Diat membunuh. Dia ambil daripada ni sebuah unta. Diat terbunuh 100 ekor unta. Diat membunuh. Dan sekarang ni guna nilai unta. Berapa nilai unta? Tapi sekarang tidak begitulah di Malaysia. Cuma nak sebutnya sebab sekalian, tidak pernah sia-sia Allah Ta'ala setiap kali menjadikan contoh apa saja dalam Quran. Atau apa saja Allah sebut dalam Quran. Betul lah. Bila Allah sebut, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak ada benda Allah sebut dalam sia-sia. Kecuali orang sia-sia tu hanya orang tak nampak benda tu ada faedah. Kalau tidak, dia tak akan mengatakan, ni tak ada, ni saja-saja. Tak ada. Allah Ta'ala tak contoh sia-sia. Tak ada. Wallahi tak ada. Alhamdulillah, sahabat Malaysia, saya ingat besok saya ada tetamu insya-Allah datang. 3 tahun dah saya tunggu dia, 3 tahun. Alhamdulillah nak convert Islam, datang nak belajar tentang Islam. Saya peribadi, saya tak pernah bila orang tanya tentang Islam, saya tak pernah tanya bila nak masuk Islam. Tapi kita tanya, apa yang awak tak puas hati tentang Islam? Di mana awak rasa Islam tu kurang? Apa yang buatkan awak rasa Islam ni tak elok bagi awak? Kita bagi yang tu, kita tak payah tanya dia bila nak masuk Islam. Dia akan datang dengan sukarela, Ustaz,
Saya sudah bersedia untuk masuk. Esok insya-Allah datang tengah hari. Mudah-mudahan doakanlah. Kemudian kita ayat seterusnya dan surah ayat kita ni, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dihamparkan. Yakni bagaimana bumi dibentangkan, dilapangkan dan dihamparkan. Di sini orang Badui pendalaman diarahkan untuk memerhatikan apa yang dia saksikan dan menjadikannya sebagai dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni unta menjadi tunggangan. Dia buat kesimpulan tu. Langit yang berada di atas kepala, gunung yang terdapat di sekelilingnya, serta bumi yang berada di bawahnya. Dan semua itu terjadi atas kesusahan Allah SWT. Dialah Rabb yang maha pencipta, maha mencipta, maha berkuasa, maha mengatur. Dialah yang Rabb yang berhak diibadahi dengan benar. Dan selainnya tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Kita tengok Buya Hamka sebut apa. Kata Buya Hamka, dan pada pada langit, pada bumi, wa ilal ardi kaifa suhat, dan pada bumi bagaimana kami hamparkan. Kata Buya Hamka, dan perjalanan itu dilakukan di bumi. Dia punya perkaitan ayat. Unta jalan malam tengok langit. Langit tu masa malam bila dah matahari terbit panas, berlindung di sebalik gunung, seperti gunung. Kemudian bila dah nak berjalan pula, besoknya jalan di bumi yang nampak macam terhampar. Maka perhatilah juga di situ, kata dia. Kata Buya Hamka, dalam perjalanan itu lakukan di muka bumi. Beratapkan langit, berpasakkan gunung, berkenderaankan unta. Ada ayat dia tu. Berjalan di bumi, berbumbungkan langit, beratapkan langit, berpasakkan gunung, berkenderaankan unta. Dan semuanya terjadi di muka bumi. Tadi tu. Maka dengan sendirinya, sebagai renungan terakhir, disuruhlah mereka memandang pula bagaimana Allah menghamparkan bumi itu untuk anak manusia ini hidup. Dan disuruh memandang itu, merenungkan. Kata Buya Hamka, disuruh memandang itu atau merenungkan itu bukan semata-mata melihat dengan mata, melainkan membawa apa yang terlihat oleh mata ke alam fikiran dan difikirkan. Itulah disebut memandang. Sebab tu saya suka baca buku Buya Hamka. Kan memandangkan dengan melihat kan berbeza. Memandang lain, melihat lain. Ada orang kata, marilah kita nak pergi memandang bakal menantu ni. Orang tak panggil memandang. Panggil menengok. Orang panggil nak pergi menengok. Mana nak pergi tengok calon menantu lah. Bila dia tengok tu, apa rasa pandangan itu? Baru sebut pandangan tak? Ada rasa apa bila melihat? Rasa serasi ke tidak? Atau dah balik tu, apa pandangan kamu? Orang tak tanya. Apa penglihatan kamu? Apa penengokan kamu bila orang tengok apa pandangan kamu tentang calon tu? Begitu. Kaedah dia. Bahasa sedap Buya Hamka. Kemudian maka berkatalah Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, arti ayat-ayat yang menyuruh memandang ini ialah supaya mereka saksikan bagaimana besar kudrat iradat Khalik, pencipta alam ini, yang manusia hanya tinggal memakainya saja. Itulah tu kata Allahyarham tu Guru Nik Aziz. Kita pergi kedai kopi, kita makan nasi lemak RM2, TO RM1. Yalah, RM3. Pagi tu kita balik begitu. Tuan dia panggil tak? Tuan kedai. Baru RM3. RM3. Nasi lemak RM2, TO RM1. Lepas makan kita balik. Tuan dia kata, "Oi, bayar lu." Dia kata RM3 pun nak bayar juga. Kira dah. RM3 pun kan 10 orang makan 30. Kalau RM3 10 orang makan free belaka, tutup kedai. Kenapa? RM3 kena bayar. Sebab nilai. Nasi lemak tu orang buat dengan sambalnya, dengan kacangnya, dengan daun pisang, cari dengan buku, dengan panah, buat TO tu, dengan ambil air pula pun. Nilai tu nilai. Kalau yang nilai RM3 pun kita kena bayar, oksigen berapa nilai? Oksigen yang Allah Ta'ala beri. Paru-paru berapa nilai? Mata berapa nilai? Otak, akal berapa nilai? Ni sebatang jari ni berapa nilai? Ni kalau tak ada yang ni nak kerja apa yang ni? Ni semua-semua ni. Berapa nilai? Bukan RM3. Maka takkanlah beri percuma. Bayar tak? Bayarlah.
Bayar dengan apa? Bayar dengan taat. Itu nilai SWT. Bayar dengan taat. Bayar dengan menjauhi kemungkaran. Bayar dengan itu je. Takkanlah taklah buat free. Ada nilai juga. Macam anak-anak juga. Tak, mak ayah sungguh suruh anak belajar. Tak, bukan apa tu. Supaya dia tak susah nanti bila dia tua. Kita tak susah bila anak kita tua. Pasal apa? Tua-tua pun minta pitih kita, letih lah kita. Sebenarnya begitu je. Ataupun maksud kedua, bila dia berdaya nanti, kurang-kurang kita dapat juga 102 setiap bulan. Ada juga begitu. Tapi yang utamanya, kita tak nak nanti kalau dia malas, dia bodoh, dia tak belajar, dia akan menyusahkan kita bila kita tua. Dia minta peti dengan kita. Kita tak nak tu. Itu manusia. Itu manusia. Tak. Ada maksud buat baik. Allah Ta'ala tidak begitu. Tak. Kita buat baik dengan Allah Ta'ala, kita yang untung. Kita tak buat dengan Allah Ta'ala, kita yang rugi. Allah Ta'ala tak rugi, tak untung. So, sekiranya seluruh manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala, daripada umat Nabi Adam, sampailah kepada akhir zaman, kata minggu depan kiamat, semua beriman, Allah tak untung sikit pun tak untung. Atau sebaliknya, semua kafir, Allah tak rugi sikit pun. Yang ruginya, kita. Sebab tu, sahabat ini mungkin sekalian, Allah, 10 dah sih. Masya Allah. Kita nak berhenti 10.30 ke? Tak lambat ni. Tak apalah, 10.30 kita berhenti lah. Pasal aku ada janji lah ya. Okey. Nah, kemudian, apa kata Buya Hamka lagi? Jadi ayat-ayat dia buat mari tafsir Zamakhsyari, ayat-ayat itu menyuruh memandang ini supaya saksikan demikian besar Quran. Dan kalau semua ini sudah dipandang dan direnungkan, kata Buya Hamka, kalau semua ini sudah dipandang dan direnungkan, sudah dipandang. Boleh sikit lagi Ustaz? Boleh sikit lagi. Tak di atas kereta tu. Nescaya tidak lagi dia akan mengingkari kekuasaan Allah untuk membangkitkan kembali manusia pada hari kiamat nanti. Yang dinamakan hari akhirat atau hari kiamat atau hari hisab atau sebagainya lah. Dan orang yang baru mencapai sujung kuku ilmu dia dan terlalu banyak ditimbulkan dengan keraguan dan kehilangan iman dalam dadanya kerana terpengaruh dengan kaum orientalis dan zindik dan misi Kristian, pernah mengambil ayat ini untuk menjadikan bukti bahawa Al-Quran itu diturunkan untuk orang Arab. Bukan untuk kita. Sebab di dalamnya ternyata ada sebut unta. Dia menyangka dengan mengemukakan demikian, mereka telah mengemukakan suatu dalil ilmiah. Itu dalil bodoh namanya, bukan ilmiah. Kenapa? Kerana kalau kita nak sebut tentang, kalau katalah Allah Ta'ala sebut, turunkan unta sebagai contoh untuk orang Arab, maka tidak termasuk orang Melayu atau tak masuk orang putih atau tidak masuk orang Cina sebagainya. Kalau macam tu, sama juga dengan makanan. Makanan. Tak. Orang Melayu makan apa? Orang Arab makan apa? Tak bolehkah kita makan roti? Rasa roti untuk orang Arab? Tidak mengenal begitu. Tak. Macam buah apple. Buah apple tak ada di Malaysia. Orang tak tanam buah apple. Tak hidup. Nah, sampai Malaysia tak boleh makan. Pasal buah tu buah orang. Untuk orang Eropah. Orang negara-negara sejuk. Tak boleh makan. Buah durian dan mereka. Australia cuba tanam. Mereka tak ada durian. Di Jerman pun ni. Atau durian. Saya baca. Saya ingat dah cerita belum. Orang Jerman. Ada orang Thailand. Post durian. Durian bukan poh buah. Poh isi dah. Balut dah. Sabar je buat poh. Agaknya dah lama. No? Bau. Panggil bomba. Kebocoran gas katanya. Sebelah orang masuk hospital. Bau durian. Rupanya bau durian. Nah. Lepas tu, tak boleh makan orang sana. Tak makan lagi, kena makan. Baru tahu. Macam budu lah budu. Ada budu orang Kelantan. Orang Kuala Lumpur tak boleh makan budu. Kawan saya tu orang Johor. Anak beranak makan budu. Anak saya ada tak makan budu. Dia orang Johor makan budu. Itu jadi dalil bodoh, bukan dalil ilmiah. Sebab tu, sahabat mereka sekalian, ada satu buku bagus. Orientalis bertanya, ulama menjawab. Orientalis bertanya, ulama menjawab. Bagus kalau kita boleh baca buku tu. Dia akan jadi macam tu lah. Kalau rekod tak apalah. Kalau ada orang tengok tak apalah. Macam duk sebut pasal lepak tu. Dia sebut kalau tak khusyuk tak payah solat. Kalau tak solat, bila nak khusyuk? Kalau tak ikhlas, tak payah sedekah. Kalau tak sedekah, ikhlas nak ikut mana? Ikut mana ikhlas tu nak datang kalau tak bersedekah? Sebab apa nak tunggu ikhlas dulu baru nak sedekah? Kau tak masuk akal.
Alasannya tak nak itu je. Tak nak je. Khusyuk. Ya. Wailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang apa nama ni, yang wailul lil musallin alladhina fi salatin khusyuk, yang dalam solat dia, dalam solat dia mana dia lara, tidak khusyuk dalam solat dia. Ya. Apa maksudnya tu? Maksudnya kena solat dulu. Dan bila dah solat, kena bina khusyuk tu, kena bina khusyuk. Khusyuk nak bina tu macam mana? Dengan ilmu, dengan iman. Sebab tu khusyuk tak termasuk dalam rukun solat. Kalau masuk rukun solat, saya pun tak sah solat. Asal baru nak kat takbir, teringat benda tu. Baru nak beri salam, teringat pula ada majlis lepas ni. Itu ini macam-macam. Tapi Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Ta'ala tak jadikan rukun solat itu khusyuk. Allah tahu. Tapi kalau tak khusyuk, tak solat, macam mana khusyuk nak datang? Kalau tak sedekah, macam mana nak ikhlas tu nak datang? Kalau tunggu ikhlas baru nak sedekah, tak boleh. Banyak benda kalau kita bincang, dia tidak ada dahulu, dia tidak ada kemudian, kecuali dia perlu seiringan. Perlu seiringan. Nah, kemudian, dan sedangkan Al-Quran menyebut, tak boleh itu. Habis lah situ. Di situ habis tentang apa nama ni, pemerhatian itu tentang alam-alam itu. Kalau saya nak kongsi juga sikit tentang ayat tadi dalam tafsir Al-Munir ini, Dr. Wahab Zuhaili sebut antara lain, lebih kurang lah sahabat nombor sekian di sini dia sebut tanah yang kelihatan terhampai, ayat yang terakhir sebelum wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan tanah yang kelihatan terhampar pada pandangan manusia itu bukanlah bermakna bumi itu tidak bulat. Kerana bulatan sebagaimana disebut oleh Ar-Razi. Imam Ar-Razi sudah sebut dalam tafsir dia. Dulu tak ada roket. Imam Ar-Razi sebut, apabila saiznya terlalu besar, maka setiap bahagian yang kecil daripadanya itu akan kelihatan seperti terhampar. Seperti terhampar. Kenapa? Kerana dia terlalu besar. Imam Ar-Razi sebut ni dulu, masa tu tak ada orang naik ke langit lagi, tak ada orang naik ke bulan lagi, tak ada orang naik duduk satelit lagi. Tapi dia sudah ada pengetahuan tentang itu. Contohlah sahabat-sahabat mula kesana. Kita naik kapal terbang. Bila kita rasa, siapa dia rasa kapal terbang tu laju masa kita naik? Masa kita duduk dalam kapal terbang tu, siapa dia pernah rasa laju kapal terbang? Tak mungkin. Apalagi kalau kita naik sampai 2-3 awan, lapis awan. Kalau yang domestik dia nampaklah laju. Kalau dia selisih dengan awan tebal kan, kita nampak awan tu kan. Atau kalau dia selisih dengan kapal terbang lain, sekejap. Atau kalau kita duduk di bawah, kita nampak kapal terbang, kita nampak perlahan kapal terbang. Laju kita pada kapal terbang. Naik kereta, naik motor, laju kita. Tapi kalau kita duduk dalam kapal terbang yang tak ada awan, kita duduk, kita sebuah je. Kita duduk. Kita tak nampak kapal terbang tu. Gerak dah kapal terbang ni. Macam tak bergerak lah. Gitulah manusia ni. Manusia hanya tak tahulah nak kata, keliling dia pun dia tak boleh nak rasa. Apa lagi akhirat tu. Sebab tu kita perlukan Quran dan hadis. Dan sebab tu Allah Ta'ala datangkan berbagai-bagai bukti kepada kita untuk menguatkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ia benar-benar wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin itu. Tapi saya tidak sahabat dah yakin. Sebab kalau tidak yakin takkan duduk dalam majlis kita ni. Kemudian hanya makhluk di atas saja yang dikemukakan sebagai contoh. Hanya makhluk di atas saja yang dikemukakan sebagai contoh. Kerana ia lebih hampir dengan manusia yang melihatnya. Dan mereka melihat binatang ternakan pagi dan petang. Melihat langit yang memayungi, gunung-gunung yang berhamparan dan bumi yang dipijak. Begitulah lebih kurang. Jadi sahabat melihatkan, satu lagi contoh yang terakhir sebut tentang bumi ni. Kalau kita perhati, kalau kita duduk di bawah, kita duduk dalam rumah ni, kita tak nampak luah bumi. Macam Cikgu Zani tak boleh duduk dalam kereta, dia nampak tu bumi luah. Bumi luah kan? Tak. Tapi kalau kita duduk dalam rumah, kita tak nampak bumi. Kita keluar rumah, kita tak nampak bumi luah, kita nampak langit luah. Kita nak nampak bumi ni luah tak? Di mana? Kita naik tempat tinggi. Kita naik di bukit atau kita naik di bangunan tinggi, barulah kita nampak luasnya bangunan itu, bumi itu. Bahkan ada orang ambil kesempatan. Saya ada pergi jalan satu rumah sahabat tu. Saya tanya dia, kenapa tak ambil? Masa tu dia ada kondominium tu, dekat Sentul tu.
Dia kata, kenapa tak ambil yang belah menghadap KLCC? Oh, dia kata, mahal tu. Kenapa mahal? Pasal boleh tengok KLCC. Dah. Kalau sebelah menghadap ke Batu King, dia murah sikit. Pasal dia tak cakap gelap tu, tak cerah sangat pasal banyak bukit. La ilaha illallah. View pun jual juga. View pun jual. Sekarang ni, dah naik, apartmen ekonomi yang depan Masjid Sa'ad tu. Dia panggil apa situ? Yang 39 tingkat tu. Tak nampak dekat LC. Apa tu? Nak minta balik bayar? Tak ada harapan dah. Tapi nak sebutnya tuan-tuan, view pun orang ambil kesempatan nak jual. Main. Nilainya besarnya yang Allah Ta'ala buat. Orang tapi manusia ambil kesempatan. Tapi manusia lupa. Kebanyakan, bukan semua. Tapi banyak orang lupa tentang anugerah Allah SWT kepada kita. Kemudian nak perabihan ni. Masuk surah lain pula. Banyak lagi ni. Saya ringkaskan ini. Kemudian kisah Zimam bin Sa'labah. Itu boleh baca sendiri. Cumanya begini nak sebut. Lelaki ni datang pada Nabi, dia tanya, wahai Rasulullah. Saya nak sebut. Dikisahkan bahawa Zimam bersumpah dengan menyebutkan beberapa ciptaan Allah. Seperti dalam surah ini. Ia datang dan bertanya kepada Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sabit dari Anas. Anas berkata, kami merasa segan untuk menanyakan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Ini bukan kita saja. Sahabat-sahabat begitu. Kerana menghormati Nabi. Tapi sahabat, dengar sini. Maka kami sangat berbahagia ketika datang seorang lelaki yang cerdas, yang bijak dari pendalaman. Tapi duduk pendalaman. Dia bertanya kepada beliau, sedangkan kami mendengarnya. Kita kena ingat. Saya sendirilah. Kadang-kadang dalam majlis tu banyak. Kita nak tanya tak? Beratur nak tanya. Tiba-tiba soalan kita tak tanya. Ada orang tanya dah. Kita duduk. Pasal apa? Kita kena ingat. Sahabat. Ada kadang-kadang soalan yang kita tanya tu sebenarnya bukan saja soalan kita. Soalan lain pun begitu juga. Pertama. Yang kedua, ada orang tanya. Dia dah tahu dah. Tapi dia kata kalau saya cakap, Ustaz, orang tak percaya. Tapi kalau Ustaz cakap, percaya. Sehingga kan saya kata, sebenarnya yang bertanya ni tahu dah. Cuma dia suruh saya beritahu. Dia kata, kalau dia beritahu orang tak percaya. Tapi betul tu. Bila kita beritahu, pasal wallahualam mungkin status ustaz atau sebagainya. Bila kita beritahu, baru nak percaya. Padahal, benda hak beritahu tu sama je. Cuma saya nak fokus kepada soalan. Kadang orang bertanya tu yang kedua. Tadi dia bertanya tu memang dia tak tahu. Tapi dia boleh membuat kawan lain tahu juga. Ada soalan, dia bertanya untuk supaya diberitahu. Dia tahu dah. Untuk diberitahu. Sebab kadang yang beritahu tu lebih dipercayai, lebih betul sebagainya lah. Tu kaedah soalan ni. Ini banyak kalau kita nak baca ni. Sehari pula lah esoknya. Biar kita ringkaskan. Yang masalahnya, yang ketiga, mengenai soalan yang masalah apa? Maksudnya kalau malah nak tanya. Dia tak tahu, dia malah. Dia orang tanya pun dia tak peduli. Ni masalah. Masalah. Jadi, apa yang sahabat ni tanya? Dia tanya, wahai Muhammad, kami datang oleh utusanmu mengatakan kepada kami bahawa mengatakan kamu adalah utusan Allah. Beliau menjawab, ya. Ya, benar. Kemudian, dia tanya lagi, siapa menciptakan langit? Nabi jawab, Allah. Dia bertanya, siapa yang menciptakan bumi? Nabi jawab, Allah. Dia bertanya, siapa yang menegakkan gunung-gunung ini? Dia menjawab, Allah. Kemudian dia bertanya, demi zat yang menciptakan langit dan bumi, serta menegakkan gunung ini, apakah benar Allah yang mengutuskan kamu? Kata Nabi, benar. Dia berkata, dan utusanmu mengatakan kepada kami bahawa kami harus menunaikan solat waktu sehari semalam. Nabi kata, ya. Sampailah akhir tu, sampai akhir. Yang akhir tu saya nak sebut sini. Kemudian, dia berenjak, dia bergerak, dia pergilah sambil berkata, demi zat yang utusanmu yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak menambah sedikit pun atasnya. Yang tadilah, yang solat, puasa, zakat, haji semua ni. Baca sendiri yang tu. Kata dia, aku tidak akan menambah sedikit pun atasnya dan juga tidak akan menguranginya sedikit pun. Dia kata gitu pada Nabi. Dia pun pergi. Maka kata Nabi, jika dia benar, mana jika dia kata dia betul dia nak buat begitu, dia tak tambah apa yang Nabi sebut tadi, dan dia akan masuk syurga. Hadis ini juga akan juga oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Sa'id Ibn Majah. Bukan Imam Bukhari saja, ramai. Apa maksudnya? Mana kita buat amalan ni mengikut apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah Taala. Jangan nak melampau. Macam semalam saya tengok itu, ada orang berzikir, ramai macam.
Mula-mula molek lagi, lepas tu dia main, dia naik share, ya latih sebut yang perempuan selok kain, dia campur laki perempuan gaul. Itu tak betul dah tu, tak betul. Tak boleh dah. Ada katanya tarekat asal itu bukan tarekat tu. Itu tak apa dah, tak tahulah. Tak boleh begitu. Okay. Sebab tu sahabat Muslim, orang nak berzikir, zikir hak Nabi ajar pun berlambak dah. Hak dalam Quran nak berdoa dah berlambak dah. Nak rekod doa sendiri boleh juga mengikut keperluan kita lah. Dan macam apa nama ni, apa nama puan Cik Marina tu. Kak Cik anak sakit. Berdoa lah khusus sebut nama Nurul, bangun malam tu sebut nama Nurul. Anakku sembuhkanlah gini-gini. Supaya dia berkekuatan untuk buat ibadat nanti mudah gini-gini. Itu khusus tak apalah. Tapi kalau yang umum dalam bidah ajar juga. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Boleh juga gitu. Nah, itu yang umum. Tapi kalau umum lagi sebut nama tak apalah. Tapi kalau lain-lain lebih-lebih tu apa berselok kain tu tak boleh dah. Tak boleh. Sangat tidak boleh. Sebab tu jangan menambah-nambah dalam soal ibadat ni. Kemudian kewajipan Rasul hanyalah menyampaikan. Kita berhenti 10.30, 5 minit lagi. Fadzakir inama anta mudzakir lasta alimu musaitir. Maka berilah peringatan kerana sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Yang ini berilah peringatan wahai Muhammad dengan kebenaran engkau bawa kepada mereka. Fa inna ma'alaikal balaghu 'ala nisab. Maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan sahaja dan kamilah memberikan perhitungan atas mereka. Kerana itulah Allah telah berfirman lasta alaihim musaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Tentang ayat engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka itu, kata Ibn Abbas, Mujahid dan lain-lain berkata, yakni engkau tidak menciptakan iman di hati mereka. Nabi tidak menciptakan iman. Ibn Zaid berkata, yakni engkau bukanlah orang yang boleh memaksa mereka untuk beriman. Imam Ahmad mengatakan dari Jabir mengatakan bahawa Rasulullah sabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qalu asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla. Summa qara'a fadzakir innama anta mudzakir lasta al-musaitir. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan tidak ada ilah yang wajib diibadahi dengan benar selain Allah. Apabila mereka sudah mengatakannya, maka mereka telah menjaga darah dan harta benda mereka dariku. Kecuali dengan haknya, sedangkan perhitungan amal mereka terserah kepada Allah. Kemudian beliau membaca ayat. Fadzakir innama anta mudzakir lasta al-musaitir. Ini pun ada isu juga ni. Aku diperintahkan untuk membunuh manusia, untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Boleh paksa ke? Tak boleh. Membunuh ini maknanya dalam peperangan. Dan sebab tu sahabat mulia, kalau kita perhati peperangan Nabi SAW, Nabi tidak pernah berperang kalau tidak diserang. Bacalah ensiklopedia peperangan Nabi SAW. Nabi tidak akan berperang kalau tidak diserang. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, perang Siffin, perang Fatu Makkah, perang Yarmouk, apa saja. Nabi tidak pernah menyerang kecuali Nabi tahu dengan izin Allah Ta'ala atau dengan risikan ada orang sedang bersiap sedia untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam keadaan Nabi berperang dalam keadaan Islam, Nabi tak kejar orang kafir kalau dah lari. Nabi tak kejar. Tapi dalam perang Uhud, Nabi pergi balik. Kenapa? Nabi tahu memang dia nak patah balik. Sebab tu Nabi keluar dulu dengan izin Allah SWT. Nabi sebab tu nak faham hadis Al-Quran, kita bukan tengok makna hadis saja. Kalau tengok makna hadis ni, berat ni. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan tidak ada Tuhan melainkan Allah yang wajib diibadahi dengan benar selain Allah. Itu kasar tu. Itu keras. Maksud ni, konteks ini konteks mana? Ini konteks dalam peperangan. Biarlah itu. Kemudian ancaman bagi orang berpaling dari kebenaran. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali jika orang yang berpaling dan kafir. Illa tu istisna. Istisna ada kata istisna muttasil, ada kata istisna munqati'. Itu tak payah bincang sebab dia bersifat ilmiah bahasa Arab. Yakni yang berpaling itu dari amal soleh dengan anggota tubuhnya dan kafir terhadap kebenaran dengan hati dan lidahnya, dan hal ini sesuai dengan firman Ta'ala, fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa kerana dia dulu tidak mahu membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mahu melaksanakan solat, tetapi justru dia mendustakannya. Sebab itu sahabat mereka sekalian, kena beringat hal ini, kena beringat sangat supaya kita tidak mendustakan Allah Ta'ala, tidak mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala, supaya kita termasuk dalam golongan orang yang rugi. So sekalian, 10.30 insya-Allah. Sekali itu saja yang baik Allah Ta'ala lemah kelemah saya. Ada perbincangan ni insya-Allah. Saya buat sekali ini.